Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam YouTube channel Cikgu Hazim Official. Jadi jom kita teruskan video kita iaitu berkenaan dengan bab 1 tingkatan 4 matematik iaitu bab kuadratik. Kita dah faham dah yang bab sebelum ni, bahagian sebelum ni. Sekarang kita nak faham yang seterusnya, general equation ataupun persamaan umum. Sebagai persamaan umum dalam kuadratik di sini, dia mestilah ditulis dalam keadaan y sama dengan tu tak berapa penting. Tak berapa penting. Yang penting sekarang ni adalah ax square campur bx campur c. Itu yang penting sekarang ni. Ax square campur bx campur c, itu yang paling penting. Ini adalah general equation. Selepas kita dah tahu general equation, kita kena tahu kedudukan A, kedudukan B dan kedudukan C, nilai-nilai dia. Yang ini sangat penting. Okey, sangat-sangat penting. Kita dah faham bahawa general equation ni mestilah ax square plus bx plus c. Sekarang kita kena faham pula apakah nilai A. Nilai A mestilah pair dengan x square ataupun unknown yang square. Apa-apa unknown yang bukan x, simbol yang lain, tetapi nilai yang berada berhampiran atau berdekatan ataupun pair dengan dia, itulah nilai A. Okay, dalam bahasa Inggeris kita tulis dia sebagai coefficient. Dalam bahasa Melayu mungkin sebut sebagai pemala. Okay, ataupun constant lah, tak ada masalah. Okay, jadi apa-apa nilai yang berada di depan dia, itulah nilai A kepada x square. Jadi nilai yang pair dengan x square adalah nilai A. Tapi kalau nilai B pula mestilah pair dengan x sahaja. Dia kena pair dengan x sahaja. Maksud sahaja kat sini maksudnya x kuasa 1 sahaja, bukan x kuasa 2, x sahaja pada unknown sahaja. Kenapa cikgu letak macam koma atas kat sini? Sebab unknown dia mungkin berubah-ubah. Nanti kita tengok contoh dia. Dan macam mana pula dengan C? C ni adalah nilai C yang tiada pair, yang duduk sorang-sorang dia. Yang tak ada kawan, yang duduk sorang-sorang, itu adalah nilai C. Yang ini paling penting di dalam bab kuadratik. Kalau tak faham yang ini, memang susah kita nak pergi yang seterusnya. Kena pasti dahulu. Jadi cikgu boleh bagi tips kat sini adalah bila nak buat benda ni, bila nak cari nilai A, B, C, susun persamaan dalam bentuk general equation dahulu supaya tidak keliru. Kalaulah dia bagi bx campur c campur ax square, susun menjadi ax square campur bx campur c supaya kita faham. Ikut turutan yang kita ni. Dan jangan lupa nilai negatif. Negatif selalu lupa. Okay, student-student memang selalu lupa nilai negatif, especially student at math. Jangan lupa, bila lupa sahaja nilai terus akan jadi salah. Okay, jom kita tengok contoh di sini, di mana contoh di sini adalah straight away cikgu ambil daripada buku teks. Okay, tapi cikgu tak adalah nak buat semua kat sini, cumanya nak bagi faham. Okay, nak bagi faham. Yang kita tengok nombor A kat sini, A sangat jelas. Okay, di mana 2x square tolak 5x campur 1. Yang mana yang pair dengan x square? Pair dengan x square adalah 2. Jadi terang-terang kita tahu bahawa nilai A adalah 2. Macam mana pula nilai yang pair dengan x? Nampak tak ada negatif 5 kat sini? Jangan ambil 5 sahaja, dia adalah negatif. Sebab general equation dia adalah tambah kat sini. Tapi bila tolak, kita kena ambil nilai negatif juga. Jadi nilai B kat sini adalah sepatutnya B di sini sepatutnya negatif 5. Dan C yang duduk sorang-sorang dia, C adalah sama dengan 1. Okey, nombor A dah settle. Macam mana kalau kita tengok yang ambil bahagian, kita ambil B pula. Okey, kita ambil C lah, kita ambil C. Okey, C pula. 2y square campur 1. Macam something yang missing kat sini. Okey, kalau something missing kat sini, kena faham bahawa penulisan asal dia ataupun kita boleh tuliskan dia juga sebagai 2y square campur dengan 0y campur 1. Kenapa 0y dia tak tulis? Sebab tak ada nilai. Buat apa dia nak tulis? Sebab itulah dia miss yang 0y kat situ. Okey, jadi kita faham apakah nilai A? Nilai A berada di hadapan adalah 2. Apakah nilai B? B kat sini kosong, tak ada. Dan C berapa? C adalah 1. Okey, itu pemahaman dia. Kita dah settle C. Macam mana pula kalau kita ada D di sini? Kita tengok D pula. Yang D pula, dia adalah negatif 1/2 P square campur 4P. Macam something yang missing. Ax square plus bx plus C. Mana C dia? C dia adalah nilai dia sepatutnya kosong. Negatif 1/2 P square campur 4P. Campurkan dengan kosong. Jadi nilai dia adalah
A sama dengan negatif 1/2 sebab apa duduk di hadapan di sini, dan jangan lupa nilai negatif. B sama dengan 4 dan C sama dengan 0. Dah faham kan, dia D dah settle. Okay, alright. Macam mana pula kita nak tengok kat sini? Cikgu tak nak ambil semualah. Okay, kita tengok E. Kita tengok E kat sini, dia adalah 1 tolak X tolak 2X². Macam cikgu bagi tips kat sini, tuliskan dalam bentuk general equation, di mana general equation yang X² mestilah berada di hadapan. Jadi dia akan jadi negatif 2X² tolak X tambah 1. Kenapa tambah? Di sini nilai positif. Daripada sini boleh tentukan bahawa A sama dengan negatif 2 duduk di hadapan, B sama dengan negatif 1. Negatif saja ni sebenarnya ada nilai negatif 1, jangan lupa. Dan C sama dengan 1. Okay, so kita E dah settle. Cikgu nak tekankan H di sini. Yang H di sini adalah macam mana kalau dia tak tulis macam H, dia tulis macam ni. K²/3 tolak 2. Macam mana kalau dia tulis macam ni? Bila dia tulis macam tu sahaja, tak ada nombor depan, kena asingkan dahulu. Bila asingkan dahulu, dia ada constant dia, di mana asingan dia, pengasingan dia akan jadi 1/3 K² tolak dengan tambah dengan 0K tolak dengan 2. Okay, baru kita faham bahawa nilai A kita adalah 1/3, B kita adalah 0 dan C kita adalah negatif 2. Itu dia pemahaman. Jadi kita dah faham macam mana nak cari nilai A, B, C. Yang lain tu boleh fikirlah macam mana dan sebagainya, dan boleh cuba buat. Okay, jadi itu sahaja untuk video cikgu kali ini. Kalau ada apa-apa masalah, boleh tinggalkan komen di bawah, dan sila tekan like, share dan subscribe kalau adik-adik enjoy video ni. Okay, dan jumpa lagi untuk video seterusnya. Bye bye.